Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenankan agar Akta Perlembagaan Pindaan 2022 atau Akta A1642 berkuat kuasa pada hari ini iaitu 11 Februari. Pindaan kepada Fasal 6 dan 7 Perkara 161A Perlembagaan Persekutuan adalah memperuntukkan bahawa ras yang dikira sebagai ras asli bagi Sarawak adalah seperti yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Negeri, yang mana melalui pindaan ini definisi ras asli di Sarawak adalah tidak lagi tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan boleh ditentukan sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Perundangan Negeri Sarawak sendiri. Kita nak memahami mengenai pindaan Perlembagaan 2022 ini dengan bersama Dr. Jeneri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Gigi. Ya, Dr. Jeneri, kita ingin menyentuh mengenai pindaan kepada Fasal 6 dan 7 Perkara 161A Perlembagaan Persekutuan. Apa yang boleh kita fahami mengenai ras asli ini? Baik, ini Perkara 161A-7 merupakan satu perkara yang sentiasa dibahaskan, diwacanakan dan untuk sekian lama mencetuskan banyak perbalahan dan juga perbincangan dalam kalangan para peguam, pemerhati politik, NGO dan rakyat Sarawak pada keseluruhannya. Kita harus fahami mengapa pindaan ini amat penting atau signifikan dalam konteks hubungan antara kaum dan juga perlembagaan dan juga undang-undang di Sarawak ini dan bagaimana implikasi ataupun signifikannya kemudian nanti. Jadi dalam konteks ini, Sarawak seperti yang kita sedia maklum merupakan sebuah negeri yang begitu kompleks dari segi etnisitinya, demografinya, dengan begitu banyak proses ataupun amalan kahwin campur yang berlaku bukan saja antara masyarakat pribumi Sarawak ataupun masyarakat Bumiputera Sarawak dengan masyarakat bukan Bumiputera Sarawak, secara khususnya misalnya antara kaum Bidayuh, Melanau dengan Cina, dan itu satu perkara. Dan perkahwinan lain yang juga berlaku ialah antara orang Sarawak dengan mereka dari Semenanjung Malaysia. Dan juga seperti amalan dalam konteks perkembangan globalisasi ini, orang Sarawak juga kahwin sejak sebenarnya sekian lama, sejak tahun 60-an, 70-an lagi, kahwin dengan orang asing. Jadi ini punya implikasi tersendiri kerana mereka yang kahwin campur dengan yang bukan Bumiputera dan juga dengan bukan dalam kalangan orang Sarawak sendiri dan juga dengan orang dari luar Sarawak dengan orang asing, dengan sendirinya berdasarkan status perlembagaan atau perlembagaan persekutuan, mereka bukannya orang asli ataupun ras pribumi Sarawak. Dan ini punya implikasi dan dampak yang amat besar, bukan saja dari segi undang-undang dan perlembagaan, tetapi juga bagaimana dengan masa depan anak berkenaan kemudiannya nanti. Jadi dalam konteks kabinet Malaysia sendiri, sebenarnya kalau kita perincikan, sebenarnya terdapat 50% daripada mereka ialah mereka yang kahwin campur dalam pelbagai konteks yang saya sebutkan tadi. Ya. Doktor, adakah dengan ada pindaan ini bermakna Sarawak boleh menentukan definisi pribumi sendiri tanpa mengikut definisi pribumi kerajaan pusat, dan mengapa ini dilihat penting untuk tentukan definisi pribumi sendiri di Sarawak itu? Pentakrifan ataupun bagaimana kita mendefinisikan sesuatu kaum, ras atau etnik di Sarawak ini amat penting. Kalau berdasarkan perkara 161 dan senarai yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan, ternyata bahawa hanya terdapat 23 etnik untuk Sarawak. Sedangkan sebenarnya etnisiti untuk Sarawak itu jauh lebih banyak daripada itu. Kalau ikut kajian dalam tahun 2014 misalnya, terdapat 43 etnik di Sarawak. Malah kajian terbaru mengatakan kalau berdasarkan pengamatan yang telah dibuat oleh sebuah badan di Sarawak ini, terdapat 75 etnik di Sarawak ini. Kalau kita bersandarkan pada peruntukan perlembagaan atau senarai perlembagaan Malaysia, yang diiktiraf itu hanya 23. Jadi dengan pindaan ini, maka dengan sendirinya jumlah etnik di Sarawak ini 70, mungkin di sekitar 70. Dan dengan sendirinya memberi implikasi besar terhadap jumlah etnik yang bakal diiktiraf di Malaysia ini. Kalau ketika ini, kalau berdasarkan perkiraan saya, hanya sekitar 80 saja. Jadi dengan penambahan etnik di Sarawak dan di Sabah ini nanti, maka jumlah
etnik di Malaysia ini maksudnya akan bertambah dengan banyaknya. Itu dari segi jumlah etnik di Malaysia. Tapi signifikan atau kepentingan lain yang tidak harus kita ambil mudah ialah soal bagaimana implikasinya terhadap kedudukan mereka itu dari segi hak tanah adat, dari segi privilege ataupun keistimewaan lain di sudut perlembagaan persekutuan. Misalnya dari segi beasiswa, pekerjaan, gaji, dan hal-hal lain berkaitan dengan hak yang terkandung ataupun harus diperuntukkan kepada bumi putra di Malaysia ini. Jadi dengan sendirinya dengan pindaan ini maksud hak bumi putra yang lain dinikmati oleh kaum bumi putra di seluruh negara juga bakal dinikmati oleh mereka ini secara automatik. Ya, Dr. January, melihat kehadapan selepas Akta Perlembagaan Pindaan 2022 atau Akta A1642 ini berkuat kuasa hari ini, 11 Februari, bagaimana sebenarnya kerajaan negeri boleh memaksimalkan sepenuhnya akta ini? Bagaimana ini boleh membantu membangunkan Sarawak? Jadi sudah pasti yang paling penting ialah bagaimana kerajaan negeri Sarawak harus mengambil kira soal akta interpretasi berkaitan dengan pindaan ini dalam konteks Sarawak. Jadi saya fikir kerajaan negeri Sarawak akan melakukan apa yang patut dilakukan dari konteks undang-undang negeri dan bagaimana mereka dapat bekerjasama. Maksudnya menyalurkan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan bagaimana mereka ini nanti kaum-kaum lain ini harus diberi hak tertentu. Jadi saya percaya dalam konteks hubungan etnik di Sarawak ini sudah pasti akan terus dapat memantapkan lagi kesepaduan kaum dan perpaduan di Sarawak dan juga seterusnya di Malaysia nanti kerana mereka juga diiktiraf sebagai kaum bumi putra di Sarawak dan dengan sendirinya dari karenah birokrasi. Sebagai contoh saja, saya nak sebutkan mereka yang kahwin dengan orang Sarawak, katakan anak Sarawak kahwin dengan Kelantan. Mereka orang Kelantan itu perlu mencapkan pasport mereka pada awalnya setiap 3 bulan sekali. Jadi saya fikir dengan pindaan ini nanti mereka akan tidak perlu lakukan itu. Yang kedua ialah anak itu dengan sendirinya walaupun misalnya dilahirkan di Sarawak di Kelantan, ibunya mungkin melahirkan anak di Kelantan, itu mungkin boleh diiktiraf sebagai anak Sarawak selepas pindaan ini. Jadi kompleksiti dan implikasi itu amat besar dan saya fikir ini bakal disambut baik dan disambut positif oleh rakyat di Sarawak pada keseluruhannya.